Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan limpah dan kurnianya. Allah izinkan kita untuk sama-sama kita berkumpul pada pagi ini di Surau Al-Ihsan, Taman Serai Setia. Ini kali kedua kot saya main apa, tak ingat dah. Kalau ikut tu bulan puasa kan, tapi dah puasa kita pun di rumah. Kita terawih sendiri kan. Dan kalau ikut pun hari ni saya duduk di Sungai Petani. Kami dah habis dah PKPB. Tapi Padang Serai daerah Bulim kan. Masih dalam perintah kawalan lah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini saya akan berkongsi satu hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam kitab hadis 40. Itu kita ambil pada syarah dia Al-Wafi, syarah hadis 40. Kita ambil hadis yang ke-7. Tajuk dia tuan-tuan, hadis ni adalah agama adalah nasihat. Tuan-tuan dirahmati Allah, disebutkan agama adalah nasihat. Hadis diriwayatkan daripada an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Tuan-tuan dirahmati Allah, hadis yang ke-7 daripada Sayyidina Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus. Siapa tuan-tuan? Sayyidina Tamim ibni Aus disebutkan dalam syarah hadis 40, disebut Sayyidina Tamim salah seorang sahabat yang mulia. Dan juga Sayyidina Tamim ni dia peluk agama Islam ketika mana di Madinah. Dulu Sayyidina Tamim dia seorang penganut Nasrani. Sebelum peluk agama Islam, dia seorang Nasrani. Lepas tu dia baru peluk agama Islam. Dalam hadis ni awal tu disebut Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah ni anak dia, Ruqayyah ni anak dia. Dia ada seorang saja anak. Tu Ruqayyah. Tu daripada ambil Ruqayyah. Banyaklah tuan-tuan tentang Sayyidina Tamim ni. Okey, disebutkan oleh Sayyidina Tamim anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Imaduddin an-nasihah. Setengah ulama sebut Imaduddin an-nasihah. Tiang agama ni adalah nasihat. Ni setengah ulama sebut. Dinu an-nasihah. Apa maksud nasihat? Apa maksud nasihat? Kata guru saya Al-Fadhil Ustaz Nazrul Nasir, dia sebut nasihat ni kita boleh ambil daripada perkataan nasahtu ats-tsauba. Nasahtu ats-tsauba. Maksud apa tuan? Maksud dia aku sedang menjahit baju. Kenapa perkataan nasihat ni dia ambil daripada aku sedang jahit baju tuan?
Kita tengok orang yang jahit baju. Dari kalangan lelaki ni, jahit baju ni tak ramai lah. Tukang jahit baju bagi kalangan lelaki, biasanya perempuan lah. Apa sebab apa nasihat ni dia ambil pada aku sedang jahit baju? Aku seorang penjahit baju. Tuan-tuan cuba tengok orang jahit baju, macam mana keadaan dia duduk tengah jahit baju tu. Adakah dia jahit dalam keadaan suasana yang orang kata apa, bising? Adakah dia jahit dalam keadaan yang kalut? Tak, tuan-tuan. Orang jahit baju ni dia akan jahit baju dalam keadaan teliti. Dia jahit sungguh-sungguh, tuan, supaya apa? Hasil daripada dia punya penjahitan tu, dia hasil sesuatu perkara yang baik ataupun sesuatu benda yang elok. Contoh baju kita yang duk pakai, jubah kita, kain pelikat kita, semua barangan yang kita duk pakai ni hasil daripada jahitan yang teliti. Macam tu jugalah nasihat, tuan. Orang nasihat, dia nasihat dengan teliti sebab apa? Nak hasilkan seseorang tu jadi yang lebih baik. Saya pengalaman jahit baju ni sekali je, tuan. Itulah kali pertama saya jahit, itulah kali terakhir saya jahit, tuan. Sebab apa, tuan? Payah jahit baju ni, tuan. Siapa yang biasa jahit dia tahulah. Saya lah jenis tangan keras, tuan. Saya ngaji jahit baju ni seminggu lah. Sebab itu ada kelas, ada satu kelas intensif dia jahit baju cara cepat. Saya masuk, tuan. Tak apalah, hari pertama tu seronok masuk. Sebab dia ajar cara nak ukur, cara nak potong apa semua. Mai hari seterusnya dia ajak dah kita mula pegang mesin. Start pegang mesin, tuan, jahit tepi tak apa lagi, tuan. Dia mai jahit tang poket, dia mai jahit tang baju Melayu hak payahnya biasanya poket apa? Collar. Hak tepi-tepi ni senang je, tuan. Biasanya senang je. Hak ni payah, hak jenis ni payah. Saya jahit, tuan, tak kena. Tetah. Jahit kali lagi tak kena. Tetah. Jahit, tetah lah kali, tuan-tuan. Selesai dah jahit. Kali terakhir kita jahit, selesai. Dah set dah satu. Saya jahit waktu tu jahit kurta. Dah set dah kurta, tuan-tuan. Elok dah semua. Pakai kecil pula dah. Lah kali, tuan-tuan, tak jahit dah sampai lah. Ada lagi baju kurta tu. Boleh pakai lah. Boleh tengok saja, tuan-tuan. Tapi tak boleh dah. Nak kata apa, tuan? Orang yang jahit ni, orang yang nasihat, dia kena nasihat, dia kena jahit dengan teliti. Supaya apa, tuan? Dia hasil orang yang mendengar nasihat tu, hasil orang yang baik. Macam tu jugalah hasil pada penjahitan baju ataupun pakaian tu, dia hasil dengan baik juga. Sebab tu Sayyidina Ali sebut, Sayyidina Ali kata, jangan kamu melihat siapa yang nasihat. Tengoklah apa yang dinasihatkan. Kita memang, tuan-tuan, susah, tuan-tuan, nak terima nasihat orang yang lebih muda daripada kita. Hak tu benda lumrah, tuan-tuan. Hak tu biasalah benda tu. Tapi Sayyidina Ali sebut, jangan tengok siapa yang nasihat, tengoklah apa yang dinasihatkan. Kadang-kadang, tuan-tuan, apa yang dikeluarkan daripada orang-orang yang lebih muda daripada kita, tuan-tuan. Contoh macam anak-anak kita sendiri, dia nasihat kat kita, "Pak, jangan duk isap rokok sangat. Isap juga, tuan. Pak, jangan duk, orang dah azan tu, pilah sembahyang, Pak." Dia kata, "Hantar apa?" Kan, tuan? Kita payah nak terima nasihat, terutamanya anak sendiri. Sedangkan nasihat tu benda yang baik. Tengoklah apa yang dinasihatkan. Itu benda biasa, tuan. Kita susah nak terima tu benda biasa. Biasalah lumrah manusia. Okey. Itu makna nasihat. Islam meletakkan nasihat ni jalan yang terbaik. Dia selain daripada nasihat, dia ada satu lagi yang panggil, dia lebih kurang lah. Lebih kurang macam satu lagi yang panggil mujadalah. Mujadalah ni perang mulut. Macam perang, kata mulut kan. Satu lagi nasihat, benda salah satu daripada nasihat juga orang panggil munazarah. Munazarah ni perbincangan di antara seseorang dengan seseorang. Itu perbincangan. Mujadalah ni dia lebih kurang perang mulut ataupun kata-mengata lah, lebih kurang macam tu. Dia lebih kurang nak dekat nasihat jugalah. Satu lagi munazarah. Munazarah ni perbincangan untuk mendapatkan kebaikan. Contoh apa, tuan? Pernah berlaku munazarah
iaitu perbincangan di antara Al-Imam Syafi'i dengan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Berbincang di antara dua orang imam. Imam Syafi'i seorang dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri seorang tentang satu bab. Bila mana dia berlaku dalam satu perkara, saya tak ingatlah perkara apa. Imam Syafi'i keluar dalil Imam Syafi'i. Imam Sufyan Ats-Tsauri keluar dalil Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bila keluar setiap daripada dua orang imam ni dalil sendiri, maka Imam Syafi'i pun pegang pandangan Imam Sufyan, Imam Sufyan pegang pandangan Imam Syafi'i. Ni munazarah tentang perkara yang baik. Tak ada masalah. Okey, tuan-tuan, selesai. Tentang nasihat. Okey, Nabi sebut ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Lalu disebut oleh para sahabat, qulna ya Rasulullah, liman, kita nasihat ni untuk siapa? Kita nasihat dekat orang ni, nak nasihat benda apa? Apa kita nak nasihat untuk orang? Lalu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Okey, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lillahi, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ni tentang Allah taala. Kita ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan pandangan Abu Mansur Al-Maturidi dengan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Iaitu tuan-tuan, nasihat apa? Untuk semua sekalian ni, yang pertama kali kita kena mengaji bab-bab tauhid lah. Biasanya tuan-tuan di surau, di masjid, tak kira lah di mana-mana tempat, kadang-kadang kitab tauhid ni ada orang ngajak, memang ada, tapi orang yang mendengar tu tak ramai. Biasanya yang ramai ni kitab fiqh, tasawuf, hadis, tafsir. Kadang-kadang bab tauhid ni tuan-tuan tak ramai, bolehlah bilang dengan beberapa jari je lah. Dia tak ramai benda ni. Jadi tuan, kita dalam tanah dan diri kita, tauhid ni memang kena ngaji. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ni kena kenal Allah Ta'ala tu. Kena ngaji sifat 20 semua tu lah. Banyaklah. Di surau ni mungkin ada tuan-tuan kan. Okey, itu yang pertama. Lagi tuan-tuan, ngaji tentang Allah Ta'ala, kita kena kenal Allah Ta'ala. Bila kita kenal Allah Ta'ala betul-betul tuan, apa yang kita nak buat, semua kita dah fikir, insya-Allah nampak aku buat lah ni. Kita tak pergi semayang, Allah nampak aku tak pergi semayang lah. Bila kita kenal betul-betul dengan Allah ni, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah segalanya, kita nak buat apa pun mesti kita akan teringat Allah Ta'ala dulu. Selain daripada tu tuan, kita nasihat juga kepada seseorang ni untuk cinta kepada Allah Ta'ala. Selain daripada kita kenal Allah Ta'ala, dah kenal tuan-tuan, bila kita kenal seseorang, kita tanam cinta pada, kita cinta pada seseorang tu untuk cinta pada Allah. Macam orang kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Macam tuan-tuan lah, kenal sesama isteri tuan-tuan sendiri, kenal, lepas tu cinta tak? Mesti cinta. Macam tu lah Allah, kita kena kenal Allah Ta'ala, kita kena main mengaji. Main lah tuan-tuan, tak apalah, tak buat buku pun tak ada masalah tuan-tuan. Main duduk dengar dulu pelan-pelan, lama-lama insya-Allah boleh. Itu benda biasa. Okey, itu yang pertama tuan-tuan. Kita kena kenal Allah Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lillahi wa li kitabih. Nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan suhuf-suhuf lah. Yang diturunkan kepada kita ialah Al-Quran, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa nasihat untuk Quran tuan-tuan? Untuk kita Allah, untuk kita perbanyakkan membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yang mana tuan-tuan pun selalu dengar dah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi sebut iqra', bacalah Quran. Sebab apa kena baca Quran tuan? Sebab dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat pada diri kita. Tak bolehlah ustaz nak baca Quran, tak boleh, tak ada masalah tuan-tuan.
pi mengaji ataupun malu nak pi ngaji ramai-ramai dengan orang lain, panggil ustaz tu mai rumah. Lepas tu bayarlah ikut ikut kadar yang ada mai juh mana ke. Bagilah sumbangan sikit. Jangan malu tuan-tuan ngaji tuan. Kalau di Sungai Petani tuan-tuan, saya duk mengajar agak Quran. Kebanyakan orang yang mengaji Quran ni tuan-tuan, kalau kita buh dalam Facebook ke, kita buh dalam grup WhatsApp ke tuan-tuan, kebanyakan yang mengaji ni yang dah pencen. Kadang-kadang yang 40 kat atas, 50 kat atas, yang dah pencen pun ada. Kadang-kadang yang pencen ni tuan-tuan, kita kesian. Ada yang tak kenal lagi alif bata. Benda ni bukan betul ke Ustaz? Bukan betul dah, memang betul dah tuan-tuan. Memang ada benda ni. Jadi tuan-tuan, usia kita yang masih ada, kita ada lagi. Mungkin yang dah ada yang pencen, ada yang bukan tak pandai, kurang sikit. Kurang sikit kena mengaji bab tu. Kalau malu nak ngaji secara orang kata apa, waktu bulan puasa tu tadarus, tu ni tak ada tadarus lagi tau. Tu depan lah pula. Itu pun kalau kih tak meningkat tuan. Kulim ni sat naik, sat tak naik. Selalu duduk dah pun Padang Cina. Padang Cina tu kampung saya sendiri. Sebelum ni Padang Cina duduk naik, duduk ada 1K, 2-3K, duduk ada K banyak. Jadi tuan-tuan, kalau malu nak pergi ngaji di rumah ustaz tersebut, panggil dia mai. Mungkin malu ataupun mungkin tak ada kemampuan nak bayar pada ustaz tu, mailah waktu tadarus. Waktu orang duduk tengah tadarus tuan-tuan, duduklah sama-sama. Tengoklah orang baca. Orang buka Quran, orang baca, cek satu-satu. Lepas tu kita baca pula, kita salah, kita tanda hak mana yang kita salah tu. Biasanya orang tegak kita baca-baca, ni salah ni. Hanya tegak, aku tahulah. Benda tu benda biasa tuan-tuan. Saya mengaji dulu tuan-tuan, kalau di Mesir dulu, kita duduk ngaji depan tok guru kita, kena buat pen, buat pensel. Baca-baca, tak kena, dia suruh bulat dia tu. Hantar bulat, kena, siap. Kalau tak buat pensel tuan-tuan, memang kena dengan dia. Kadang-kadang tok guru tu dia buat apa tuan? Dia tampak kepala kita. Dia tampak belakang ni. Bukan tampak pelan tuan, memang tampak kuat. Kadang dia tampak paha. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita buat kat sini jadi macam mana? Dia mangkit, dia tampak kita balik. Tu kalau duduk di sana tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi sana ngaji macam tu, dia tampak kita, hak tu benda biasa. Kadang-kadang tampak ni lah dia cepat ingat sikit. Kalau tak tampak tuan-tuan, memang payah nak ingat. Contoh macam orang apa? Orang was-was. Dia Allah, 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 Allah. Pas dah. Allahu Akbar terus. Terus dia ingat tuan. Macam tu lah nak mengaji, pas dah sekali. InsyaAllah dia cepat ingat. Kita ambil Quran, bawa pensel satu. Yang benar kita salah baca tu, jangan, kalau tak boleh bulat, kita garis bawah dia. Hak mana yang salah tu? Okey, lepas ni kalau kita baca lain, kita tak, dulu tempat ni tok guru aku pernah abang kata aku salah di sini. Tengok Quran saya tuan-tuan penuh bulat. Sebab apa? Memang salah banyak kita. Kadang kita baca dah rasa macam betul dah tuan-tuan. Pi depan tok guru betul. Memang salah berlambak tuan-tuan. Ra tak kena, sin tak kena, zal tak kena, dha. Sebut sebutan tu kadang-kadang tak kena sebut. Jadi tentang Quran ni tuan-tuan, ngajilah. Tuan-tuan buatlah macam mana pun. Nak main ngaji ramai ke, nak pergi kat tempat ustaz tu ke, nak panggil dia mai ke, nak buat macam mana ke tuan-tuan, tuan-tuan buat. Ataupun sebelum ni duk buat kan, orang kata apa? Sebelum mula kuliah ada baca Quran kan? Ada buat kan? Biasanya macam itulah. Dulu kalau macam orang kata apa? Kalau segan nak, orang kata apa? Kalau malu kan nak pergi ngaji, suruh surau tu buat gitu. Ustaz tu baca Quran, kita ikut ramai-ramai. Macam tu pun okey lah tuan-tuan. Tak apalah. Contohlah, tak mau main mengaji sangat, nak main baca Quran je. Habis baca Quran, dia balik. Lepas tu sagi isyak, dia main pula. Ikutlah tuan-tuan buat macam mana pun. Okey, itu Nabi sebut, bacalah Quran. Sebab apa nak baca Quran tuan? Sebab dia akan main dia hari kiamat nanti sebagai syafaat untuk pembacanya. Demailah kat akhirat nanti, kita duduk isyak kebaikan dengan keburukan. Tiba-tiba Quran main, ya Allah, ya Tuhanku,
sungguhnya kawan ni dulu di dunia ni dia pernah membaca aku. Dia tak pernah tinggal aku langsung pun. Setiap hari mesti dia akan baca walaupun satu muka. Mesti dia akan baca. Dia sibuk ke, tarah mana ke tuan-tuan, dia ada banyak meeting ke, dia akan baca, dia akan pegang aku juga walaupun dia baca sikit. Ada juga Quran tuan-tuan, dia akan main di hari kiamat nanti, dia akan main kepada pembacanya, dia kata, ya Allah, kawan ni dulu ya Allah, dia tengok aku pun tak mau. Tak pernah dia pegang aku langsung ya Allah. Dia akan main dua tempat. Sama ada dia main syafaat, sama ada dia mainkan tempelak kita balik. Dia akan main kata kat kita balik. Jadi tuan-tuan, baca Quran ni penting tuan. Baiklah sehari berapa pun tak ada masalah. Kalau rajin sikit baca satu juzuk. Tuan-tuan, kalau ada yang pencin sehari juzuk. Tak mampu tuan ambil sikit. Tak mampu lagi ambil satu makhraj. Tak mampu lagi, biasanya satu makhraj ni 3 muka surat lebih kurang lah, ataupun 2 muka surat sikit. Tak mampu lagi ambil semuka. Tak mampu lagi tuan ambil setengah muka. Tak mampu juga tuan-tuan, tak tahulah nak buat apa. Tuan-tuan buatlah je lah pun. Okey. Tu yang pertama tuan. Kena apa? Kena baca. Yang kedua tuan-tuan, tentang Al-Quran lagi, selain daripada kita membacanya, dan juga kita diminta untuk menghafalnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hikmah daripada PKP ni tuan-tuan, semua boleh jadi imam. Betul tak tuan-tuan? Semua boleh jadi imam. Tarawih semua sendiri kat rumah, sama dengan keluarga sendiri. Kadang-kadang tuan, ada yang keluarga dia kata, Ustaz, suami saya ni PKP, Alhamdulillah lah, kami pakat sembahyang ramai-ramai di dalam rumah. Alhamdulillah lah kita kan. Semua pakat sembahyang rumah. Cuma je Ustaz, satu je Ustaz. Sebab apa? Rakaat pertama dia baca Allah, rakaat kedua dia baca Rakaat Minas. Lepas tu esok pun surah yang sama, lusa pun surah yang sama. Jadi tuan-tuan, selain daripada kita baca dah, kita hafal pula surah. Tak boleh surah yang panjang tuan. Surah Baqarah punya lah panjang tuan. Kat 2 juzuk surah Baqarah. Tak boleh hafal surah yang panjang-panjang, ambil surah yang pendek-pendek. Contoh apa? Ambil dalam juzuk 30 aja. Kalau tak mampu hafal panjang, ambil juzuk 30. Tak mampu hak daripada awal tu, An-Naba, ambil daripada Wadduha. Hafal dulu daripada Wadduha sampai habis. Mungkin dah boleh dah Wadduha, next sikit. Wasyam ke apa semua tu, belakang-belakang tu sampai ambil An-Naba. Boleh tak ambil tak hafal sikit. Nabi sebut selain kita baca, kita hafal juga. Cara nak hafal ni tuan-tuan mudah aja. Tak ambil lah sehari satu ayat, jadilah sehari satu ayat. Ada orang yang hafal umur 50 baru dia boleh hafal. Ada tuan-tuan. Diceritakan oleh Ustaz Alim Nasir sendiri. Ustaz Alim kalau tak silap lah, dia start hafal Quran umur 20 lebih. Kalau tak silap saya lah, Ustaz Alim Nasir hafal Quran umur 20 lebih. Ustaz kami ni dah bukan 20 dah, 50 dah Ustaz. 60 dah. Nak hafal ni berkarat dah Ustaz. Macam mana nak hafal tuan? Ambil surah pendek-pendek aja. Ada juga tuan disebutkan, kata silap saya, Ustaz Ali Nasir pernah cerita, ada salah seorang ulama, dia pernah hafal Quran, dia hafal, dia umur 50. Atas 40 lah, 50 kat atas macam tu. Dia hafal umur 50 tuan-tuan. Dia habis 30 juzuk, habis je 30, terus dia meninggal. Ni Ustaz Ali pernah cerita. Cukup 30 terus dia meninggal. Nak kata tuan-tuan, ada usaha, insya-Allah boleh dapat benda tu. Kalau tuan-tuan kata tak boleh dah Ustaz, saya tak mampu dah. Tu mula daripada kita sendiri lah. Kalau kita kata ya, insya-Allah boleh boleh hafal je tuan. Tu yang kedua. Okey, yang ketiga tuan-tuan, selain dia kita baca dia, kita hafal Quran, dan yang ketiga kita kena baca dengan tartil. Tartil ni baca dengan elok lah. Baca dengan elok ataupun dan memerdukan suara kita. Kita tuan-tuan, dan dirahmati Allah,
Kita kalau nyanyi tuan-tuan mesti tak sedap. Tapi bila baca Quran tuan-tuan, insya-Allah sedap. Ni kelebihan hebatnya Quran ni. Kita baca Quran je tuan-tuan, kalau ikut nyanyi kita memang tak sedap. Tapi start je baca Quran, kita sebut je pada kalam-kalam Allah Ta'ala, dia bunyi sedap, merdu. Dan disebutkan oleh satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Nabi sebut, bukanlah daripada kalangan kami sesiapa yang tidak melagukan ketika membaca Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak mengaji pun tuan-tuan, Hijaz, Bayati, lagu-lagu Taranum tu, kita tak mengaji pun tentang tu tuan-tuan. Macam mana kita nak baca Quran? Kita nak buat macam mana lagu Quran ni tuan-tuan? Cara dia tuan-tuan, buatlah lagu sendiri. Saya sendiri tuan-tuan memang tak mengaji bab-bab tu, Taranum, Bayati apa semua memang saya tak tahu. Kumpulan Hijaz saya tahu. Lagu Hijaz saya tak arti tuan. Jadi kita nak buat macam mana? Kita buat lagu sendiri. Kita baca je Fatihah tu. Kalau kita rasa dengar sedap lah kita, sedap lah. Buatlah lagu macam mana pun tuan. Tuan pandai buat lagu kan? Balutnya lagu buat tuan. Tak ada masalah. Janji baca ni lagu tu sedap dah. Jangan tajwid pula lari. Tajwid kena betul. Mai dengung kena dengung, mai tak dengung jangan dengung pula dah tuan. Panjang 6 harakat kena panjang. Satgi mai 2 harakat dia panjang 6 pula. Kena bagi betul tajwid. Dalam kita melagukan Al-Quran, tajwid kena betul juga. Bab tajwid ni banyak lah tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu bab tajwid ni memang berlambak. Dia masuk nun mati sikit. Dia masuk mim mati, lepas tu dia masuk sifat huruf, lagi pening tuan. Banyak bab tajwid ni. Ambil yang basic cukup lah. Okey. Yang seterusnya tuan-tuan tentang Quran lagi, kita membaca dengan tadabbur makna-maknanya. Sambil baca Quran, tengok makna dia apa. Dia sebut cerita pasal apa. Allah Ta'ala sebut, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfaluha. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Quran. Dah mau sebut, selain kita baca dia, selain kita hafal, selain kita baca dengan tartil, kita kena juga tadabbur makna-maknanya. Sambil baca Quran, tengok makna. Sambil baca Quran, tengok makna. Kalau boleh, beli Quran yang ada makna dia terus. Itu lebih baiklah. Kalau tuan-tuan nak ambil yang Quran tanpa makna pun tak ada masalah. Tapi sambil baca, sambil tengok. Sambil baca, sambil tengok. Kita tengok apa makna dia ni. Contoh macam tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tengok tuan-tuan imam mereka. Kadang-kadang baca mai 1/4 dia riau, mai 1/4 dia baca macam seronok. Kita ni tuan-tuan baca apa pun tak faham apa. Riau ke, seronok ke, aku tak faham apa dah. Jadi tuan, lepas ni kita kena baca Quran, tengok. Baca Quran, tengok mana dia. Apa dia cerita tentang tu dalam isi Quran tu. Banyaklah. Okey, lagi tuan-tuan, selain daripada tadabbur, dan juga kita kena mengamalkan ataupun mengajarnya. Nabi sebut khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kalangan kamu adalah yang mengaji Quran dan mengajarnya. Okey, selesai. Yang ketiga tuan-tuan, nasihat agama adalah nasihat yang disebutkan oleh Nabi SAW, lillahi wa li kitabih wa li rasulih. Tentang nasihat tentang Nabi SAW. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana tanda tuan-tuan? Kita beramal dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sunnah Nabi SAW ni banyak tuan. Saya pernah cerita sunnah Nabi ada dua. Satu sunnah yang besar, satu sunnah yang kecil. Kita boleh bahagikan dua. Satu kecil, satu besar. Apa yang kecil, apa yang besar tuan. Yang kecil tuan, sunnah-sunnah yang kecil ni mudah aja tuan. Contoh dia apa? Masuk surau kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk tanah kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau tak tahan tuan, lompat terus. Ni sunnah-sunnah kecil tuan. Pakai kasut kaki kanan, buka kasut kaki kiri. Masuk kereta je tak boleh tuan. Masuk kereta sebab dia duduk belah kanan. Kita pun terpaksa masuk kaki kiri. Kalau ikut kena masuk kaki kanan. Ni kan ikut sunnah Nabi, mula dengan kanan. Sekali kita tengok tuan, siapa yang kelak surau kaki kanan ni. Sekali kita tengok lagi cukup dah. Lepas tu tengok sekali siapa pakai kasut kaki kanan. Nak pakai kasut macam mana tuan? Sekali kita kelak surau, kelak pintu tu, kan pintu ni, pintu satu lagi tu, kelak kaki kiri tu. Kelak kaki kiri, letak kaki tu di atas kasut. Jangan sarung lagi. Dah letak kaki, angkat kaki kanan, sarung kaki kanan. Baru sarung kaki kiri. Saya kan nak buka lah, nak masuk rumah. Biasanya kita buka terus kaki kiri, buka kaki kanan terus. Kalau ikut sunnah, buka kiri, letak dulu di atas kasut, buka kaki kanan, baru masuk kaki kanan, masuk kaki kiri. Ini sunnah yang kecil. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Macam masuk surau, biasanya kita masuk kaki kanan lah biasanya. Masuk rumah pun biasanya kaki kanan. Kita tengok time pakai kasut. Ini sunnah-sunnah kecil saja. Lagi sunnah kecil pun tuan, minum air tangan kiri, tolak tangan kanan. Lepas tu bacalah bismillah. Lepas tu masuk rumah ada doa dia, masuk tanah ada doa dia, masuk surau ataupun masuk masjid ada doa dia. Kita baca tak semua tuan-tuan. Ini sunnah-sunnah kecil. Sunnah yang besar pula tuan. Sunnah besar lah, ni mungkin sebab apa saya kata sunnah besar? Sebab sunnah besar ni tak ramai orang buat. Sunnah yang seletak dengan sunnah besar sebab ni, sebab tak ramai orang buat. Contoh dia apa? Contoh dia pakai jubah. Ramai tak pakai jubah tuan? Tak. Kalau pakai jubah ni, sekali orang tolak jadi imam. Ni sunnah lah. Boleh tak pakai ni? Tak ada masalah, boleh je tuan. Tu tak ada masalah. Lagi pun tuan, pakai serban. Saya sendiri pun tak pakai serban tuan. Ni sunnah-sunnah hak besar lah. Hak yang tak ramai orang buat. Saya letak dan tak ramai orang buat ni sunnah hak besar. Lagi pun tuan, bersugi. Ramai tak bersugi? Tak ramai bersugi tuan. Hak ni benda yang kita ambil. Mungkin kita tak mampu nak buat hak besar ni lagi. Kita buat hak kecil dulu. Ambil hak tadi dulu. Ambil hak masuk surau, pakai kasut. Ambil hak benda simple ni dulu tuan. Kadang benda simple ni yang kita tinggal. Hak benda besar ni tak apa, pelan-pelan kita buat. Hak ni sunnah dia. Tanda kita cinta dengan Nabi ni, kita amal sunnah Nabi SAW. Ni sunnah-sunnah tadi tu. Ada banyak lagi lah sunnah Nabi SAW yang tak boleh saya cerita satu persatu. Okey, lagi tuan-tuan, kita menghidupkan sunnah. Kita cinta sunnah, kita cinta dah jubah, kita cinta dah semua ni tuan-tuan. Tapi kita kena hidupkan dia, kita kena buat, kita kena lakukan dia, sunnah Nabi SAW. Dan juga tuan-tuan, kita kena berakhlak dengan baginda Nabi SAW. Contoh dia tuan-tuan, isu baru ni, isu capan. Isu capan kan tuan, hak bunyi cakan kan tuan. Isu capan ni mudah tuan. Kata guru saya Al-Fadhil Ustaz Nazrul, isu capan ni kita, kalau tuan-tuan tengok dalam Syama'il Muhammadiyah, dia ada bentuk kasut baginda Nabi SAW. Mulia ada capan ni tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok capan Nabi SAW sampai di Sidratul Muntaha, sampai kat jumpa Allah Ta'ala tu. Sedangkan Malaikat Jibril AS, dia tak boleh naik ke atas. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, kalau aku naik ni aku akan terbakar. Capan Nabi SAW naik sampai kat atas, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulia ada capan Nabi ni? Mulia tuan. Lepas tu yang gambaran tu boleh tak kita buat? Gambaran ni kata Ustaz Nazrul boleh, tak ada masalah dengan kita hormat, anggota apa, beradab, berakhlak dengan
gambaran Nabi, gambaran capan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil capan Nabi tu memang dah tak boleh dah lah. Kalau seorang ambil satu, hak lain semua tak boleh ambil dah. Jadi kita ambil apa? Kita ambil dengan muliakan gambaran tersebut. Ada orang kata tuan, apa tak capai atas kepala apa tu? Dia kata kan, apa tak atas kepala? Okey, Ustaz Narul jawab mudah aja. Ustaz Narul kata, okey, gambaran mak kamu, boleh tak kita seseorang ambil gambar mak kamu, dia pijak gambar tu? Boleh tak? Mesti dia kata tak boleh, tu mak aku. Tu bukan mak, tu gambar mak saja. Sebab apa nak kena hormat gambar tu? Tu bukan mak betul. Jadi dia akan kata tak boleh kak, tu mak aku. Sedangkan tu gambar sahaja. Macam tu jugalah tuan-tuan, logo capan, kita hormat dia, kita berakhlak dengan logo, walaupun tu bukan kasut yang sebenar duduk kat tempat lain dah, kita hanya hormat gambaran sahaja. Kita berakhlak dengan Nabi SAW. Dia biasalah benda orang Wahabi kan. Tu benda biasalah. Okey tuan-tuan, kita cinta dengan Nabi, kita cinta dengan sunnah Nabi SAW, kita hidupkan sunnah Nabi SAW, dan kita juga berakhlak dengan baginda Nabi SAW. Dan yang seterusnya tuan-tuan, nasihat untuk wali a'immatil muslimina, nasihat untuk pemuka-pemuka Islam yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taatlah pada orang ataupun pemimpin di kalangan kamu sendiri. Ni tuan-tuan fahamlah. Tuan faham sendirilah benda tu. Ni tak boleh cerita panjang-panjang tuan. Payah tuan. Sebab dia lelah kan tuan. Okey, yang seterusnya tuan-tuan, nasihat untuk wa'ammatihim. Nasihat yang terakhir adalah nasihat untuk orang awam kaum muslimin, nasihat untuk sesama kita. Apa yang nasihat sama kita tuan-tuan? Nasihatlah, kita ajaklah kawan-kawan kita mailah surau, mailah solat di surau, walaupun solat secara jarak ke, mailah bagi penuh surau ni. Ikutlah SOP yang ditetapkan. Sebab apa surau ni? Sebab apa sembahyang di masjid, sembahyang di surau masih dijarakkan, sedangkan pasaraya boleh masuk. Ada orang komplain kan, pasaraya boleh masuk, tu Ustaz Tesco boleh masuk, berlambak orang masuk, ikut pun tak. Tiba-tiba main surau, main masjid, kena SOP pula. Orang marah pada Jabatan Mufti, orang marah pada macam-macam lah. Sebab apa Jabatan Mufti diletakkan masih di jarak ni? Satu je tuan-tuan yang kita boleh tengok, alhamdulillah tuan-tuan, setakat ni sejak orang kata apa, kluster tabligh tu apa, Masjid Sri Talin tu kan, habis kluster tu tuan-tuan, setakat ni tuan-tuan, alhamdulillah tak dengar lagi lah kluster daripada masjid dengan surau. Setakat ni ada tuan-tuan, tak ada lagi tuan-tuan. Jadi apa yang kita ambil jarak, ikut aja. Ulama sebut apa, ikut aja. Mungkin mereka tahu daripada sudut pandangan mereka, mereka tengok ni daripada sudut pandangan mereka. Kita ni orang awam tengok daripada sudut kita sendiri je. Kadang kita tengok sudut, awak tak boleh main rapat ni. Mereka tengok sudut ramai, banyak orang mereka tengok. Jadi kita ikut mereka sahaja. Setakat ni kita tengok, alhamdulillah tak dengar lagi lah kluster daripada surau ataupun masjid sendiri. Ini hikmah daripada Jabatan Mufti masih menetapkan sembahyang secara berjarak 1 meter. Sampai bila tuan-tuan, saya pun tak tahulah. Selagi kita ikut SOP, insya-Allah lama-lama selesailah masalah ni. Ada dikatakan, ada kata sampai 1 tahun, ada kata 2 tahun. Nak betul-betul pulih ni makan masa lah. Jadi tuan-tuan, yang terakhir ni tuan, nasihat untuk kaum muslimin, kita ajaklah kawan-kawan kita mai sembahyang di surau. Bagi penuh saf-saf yang ada di surau ni tuan. Tak kiralah waktu mana pun, subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Biasanya maghrib dengan isyak ni waktu orang ramai. Waktu kurang sikit zuhur ataupun asar. Mungkin ada kerja ke, itu tak ada masalah. Yang mana yang free, yang ada masa, orang azan saja tuan, tinggal saat kerja yang kita buat, mainlah surau. Ni bukan nasihat untuk tuan-tuan saja, nasihat untuk saya juga sendiri.
Ataupun yang mana sahabat kita yang tak main tuan, jangan kita pergi kata dekat dia. Jangan pergi kata apa hang pi pasar Riau surau tak main so. Jangan duk kata pula. Tu bukan cara nasihat dah tuan. Cara pertama, mungkin kita tak boleh nak sebut kata apa, jomlah pi surau. Tak boleh nak sebut macam tu tuan. Kita buat macam mana? Kita tunjuk kita pi surau. Bukan nak riak. Kita keluar pakai jubah macam biasalah. Kita lalu kita pi surau. Dia mesti akan tengok, oh dia ni pi surau. Aku tak pi surau. Hari pertama mungkin dia rasa tak apalah dia pi surau, aku main kat rumah. Hari kedua, hari ketiga dan hari seterusnya dia akan segan. Dia ni duduk pi surau, aku ni taklah sibuk mana pun, dia ni lagi sibuk pi surau juga. Tu cara nasihat juga tuan. Nasihat secara kata apa? Secara halus saja. Nak nasihat secara tegas tak boleh tuan. Pi lah surau, apalah tak pi surau, malas betul. Tak boleh kita kata macam tu. Kita nasihat juga tapi secara halus sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, itu 5 nasihat yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab disebut, Nabi sebut lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab, nasihat untuk rasul, nasihat untuk pemuka Islam dan nasihat untuk sesama kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ini sahaja 5 nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Semoga kita dapat beramal. Bukan tuan-tuan saja, saya nasihat juga untuk diri saya yang mana mungkin kita terleka, banyak sangat kita terleka tuan. Kita sembahyang di rumah lama dah, tiba-tiba boleh sembahyang di surau. Jadi dia dah biasa dah sembahyang di rumah, nak main surau balik. Kadang-kadang ada rasa rindunya nak main surau ni. Setengah orang dia rasa link, ada rindu surau, ada yang dah biasa main di rumah. Jadi kita nasihat untuk sama-sama supaya dah boleh main surau, dah boleh pergi masjid. Kita bagi penuhkan sosok yang berada kosong di surau dan di masjid. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita ambil yang baik, yang mana salah dan silap datang daripada saya sendiri. Yang baik itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini kita dapat beramal dan kita dapat kongsikan dengan ahli keluarga kita sendiri dan juga kawan-kawan, jiran-jiran kita yang ada berdekatan dengan kita. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi tuan. Tak ada rezeki tak jumpa dah. Hari ni pun polis tak ada. Saya main tadi, saya ambil surat kemarin, baru ambil surat kemarin. Surat merentah negeri kan, merentah daerah dengan negeri. Saya duk sangka Kedah lepas dah semua, tiba-tiba Kulim pula ada satu lagi PKPB. Tapi alhamdulillah setakat ni tak ada lah polis mai daripada sini kan. Daripada SP mai ke Padang Serai tak ada polis lagi lah, alhamdulillah. Mungkin nak masuk ke Kulim kot, baru ada kot. Kita pun tak tahu. Jadi tuan-tuan yang mana baik pada Allah Ta'ala, sadar silap datang pada saya sendiri. Aku qala hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والبراس والجنو والجذى ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Tutup majlis kita dengan tasbih kafrah dan suratul Asr.